Baik, kita akan memasuki slot yang selanjutnya. Sebelum saya menjemput panel kita yang seterusnya, ingin saya membacakan sedikit latar belakangnya. Beliau ialah Ustaz Hasri Harun yang merupakan pengarah institusi Maqasid Syariah di Universiti Selangor, Ketua Bidang Comparative Religion, Ahli Jawatan Kuasa Marketing Peshawar, panel penilai permohonan pembentangan hasil kerja akademik, Jawatan Kuasa Akademik Program Islamic Chaplaincy dan juga Ketua Projek Pematuhan Syariah Hijrah Selangor. InsyaAllah beliau akan menyampaikan slot yang bertajuk Pendekatan Al-Quran dalam Menangani Kesihatan Mental. Majlis mempersilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya ke? Saudari pengacara boleh dengar suara ke? Saya tak perlu pakai. Okey, terima kasih peserta kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengacara, yang saya hormati Dr. Ishak Mas'ud, semua para tetamu yang saya tak sempat nak menyebutnya, keluarga besar Hospital Pakar Al-Islam, para panelis yang turut serta dalam program kita pada hari ini. Saya sempat mengikutinya pertamanya masa perasmian pagi tadi, tetapi terpaksa keluar untuk ada beberapa tugas lain. Alhamdulillah masuk kembali pada pukul 3 tadi dan dapatlah mendengar sedikit pembentangan daripada sahabat saya, Cikgu Azura. Saudara dan saudari sekalian, saya nak share slide saya ya, sebentar. Baik, saya ada masa sekitar dalam 45 minit untuk sama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya percaya bahawa tuan-tuan dan perempuan mungkin sebahagiannya agak keletihan kerana menjadi pendengar setia dan peminat yang cukup setia dengan program ini. InsyaAllah mudah-mudahan ianya dapat memberikan kita kekuatan untuk sama-sama memahami dan mempelajari sesuatu tentang ilmu-ilmu berkaitan tentang kehidupan kita. Saudara-saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pihak Hospital Al-Pakar Al-Islam dan penganjur yang telah sudi menjemput saya, dan saya percaya bahawa banyak telah pun disuarakan dan dinyatakan oleh panelis-panelis kita berkaitan tentang sokongan spiritual dalam konteks kita mendepani pandemik COVID-19 yang masih lagi belum sampai ke penghujungnya. Dan pada sebentar tadi saya telah menerima keputusan jumlah kes baru yang juga sehari ini sedikit membimbangkan. Walau bagaimanapun saudara dan saudari sekalian, saya nak mengajak diri saya dan juga rakan-rakan sekalian yang ada di luar sana supaya kita sentiasa bersabar, ya, sentiasa bersabar walaupun dalam keadaan kita begitu membimbangkan. Kita mestilah berusaha ya, untuk menguatkan diri kita, ya, kerana sebagaimana yang disebut oleh Dr. Ishak pada awal program tadi, sempat saya mendengarnya dan juga disentuh sedikit oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan tadi, bahawa isu ini adalah suatu yang agak baru dan kita berhadapan dengan ujian yang begitu besar dan ianya bukan kecil dan memerlukan usaha-usaha dan juga pendekatan yang bersama, ya, sama ada di peringkat pemerintah maupun di peringkat rakyat dan juga masyarakat yang ada pada hari ini. Jadi pada petang ini tuan-tuan, petang ini kita pun nak bicara tentang isu yang juga penting. Ya, mungkin di peringkat awal tadi saya pun mendengar juga pandangan-pandangan yang disuarakan oleh rakan-rakan kita berkaitan tentang sokongan sosial, bagaimana cabaran yang dihadapi oleh
teman-teman kita, barisan hadapan kita, para penggiat ataupun frontliners kita yang berjuang sekarang ini, ya. Satu aspek yang juga penting yang perlu kita ambil perhatian adalah bagaimana selain daripada usaha-usaha yang sedang kita lakukan, kaedah-kaedah mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan penyakit ini, kita juga perlu untuk sama-sama berusaha meningkatkan, ya, keyakinan kita, kekuatan dalaman kita, ya. Kita pun sedia maklum, saudara dan saudari, kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita dijadikan dengan akal, kita dijadikan dengan jasad, kita dijadikan dengan roh, ya. Maka kita haruslah menjadi insan yang benar-benar seimbang, ya, dari segi bagaimana untuk kita nak mendepani cabaran pada hari ini. Beberapa bulan ini saya membaca berita-berita kes-kes yang berkaitan tekanan ataupun masalah yang timbul dalam masyarakat kita begitu membimbangkan, ya. Berlaku kemurungan, berlaku masalah, dan pelbagai isu yang timbul ini kadang-kadang ianya sedikit membimbangkan kita. Tetapi marilah pada petang ini, saudara, saya tak mau sentuh isu-isu ini, barangkali telah pun disentuh oleh para panelis kita sebelum ini, untuk kita melihat bagaimana, ya, kesempatan petang ini saya dan diminta untuk berkongsi dengan saudara dan saudari, sama ada frontliners yang ada pada petang ini maupun seluruh masyarakat, untuk sama-sama kita memperkuatkan diri kita, ya, mencari jalan bagaimana untuk kita mendepani pandemik ini dengan keadaan di mana kita memastikan khususnya umat Islam melalui proses dan juga panduan yang diajar oleh baginda Nabi SAW, iaitu meletakkan diri kita pada posisi yang sebenar-benarnya sebagai seorang umat Islam. Jadi insya-Allah pada petang ini, marilah sama-sama untuk kita ambil peluang dan kesempatan pendek ini untuk melihat apakah pendekatan-pendekatan yang sesuai bagi kita untuk menangani, ya, masalah kesihatan mental ini, ya. Saya percaya, saudara, bila kita sebut masalah kesihatan mental ini, mungkin bagi setengah orang dianggap macam seolah bermasalah, orang gila dan sebagainya. Pada saya, ya, sebagai masyarakat, saya melihat bahawa kita semua, ya, kita semua ini memang ada cabaran-cabaran masalah mental ini, ya. Sama ada kita berada dalam suasana pandemik ataupun di luar pandemik pun, memang kita sentiasa berada dalam suasana dicabar, ya. Kita hidup ini dalam suasana yang terus dicabar dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa kita perlu sama-sama lihat, dan kita harus meneliti kembali dalam keadaan kita berada dalam suasana yang begini, sememangnya akan berlaku suasana-suasana yang kurang menyenangkan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat beberapa kes-kes orang bunuh diri dan sebagainya, walaupun kes itu tidaklah terlalu banyak, tetapi kita bimbang apakah ini akibat daripada tekanan yang timbul. Sebab itulah Islam, saya nak mengajak saudara dan saudari, mari sama-sama kita mengemaskini kembali mengingatkan diri kita, ya, menjadi insan yang benar-benar tenang, ya, untuk mencari sesuatu, walaupun saya percaya ini tidak sesuatu yang mudah, tetapi kita harus bermula daripada sesuatu, iaitu sentiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut oleh Dr. Ishak pada awal tadi, bagaimana peranan yang harus dimainkan oleh frontliners kita, bahkan kita semua juga hari ini adalah frontliners. Ya, kita pernah disebut bahawa kita semua berperanan dalam menjaga kesihatan kita. Maka sebab itulah dalam Islam banyak cara-caranya yang perlu kita lihat, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kita ini supaya tenang dalam kita nak menghadapi ujian ini, tuan-tuan. Ya, ujian pandemik ini bukan sesuatu yang kecil. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah.
Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati kita menjadi tenteram. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, barangkali ada orang sebut, alah bolehlah ustaz, ustaz pandai, kami tak pandai, kami tak dapat nak rasa, kami ni kena buang kerja, kami ni kena macam-macam. Tapi tak apa saudara dan saudara sekalian, yang sebut ini bukan saya, yang sebut ini bukan ustaz, yang sebut ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita kena berusaha, berusaha untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, kerana ujian, tekanan yang kita hadapi pada hari ini sesuatu yang di luar daripada kawalan kita. Tuan-tuan boleh bayangkan tidak tuan-tuan? Dalam keadaan pandemik ini, corona ini yang berlaku di negara kita ini boleh berlaku di seluruh kawasan yang ada di seluruh dunia, seluruh hujung kampung dan sebagainya. Bukankah ini ada sesuatu yang sebenarnya di luar daripada kawalan kita? Sesiapa pun tidak tahu bagaimana dia boleh terjebak. Jadi ini kadang-kadang memberikan satu signal kepada kita, ada sesuatu yang harus kita pelajari dan kita harus kembali balik kepada yang maha kuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita mendepani cabaran-cabaran ini, Allah Ta'ala dah sebut, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, maknanya hati kita akan menjadi tenteram. Jadi bagi rakan-rakan kita yang mungkin hari ini berhadapan dengan cabaran, kena lihat balik, apakah hubungan kita dengan Allah itu jauh ataupun dekat. Kerana itu Allah sebut juga dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-Ankabut, waladzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini sesuatu yang kita harus sama-sama lihat, saudara dan saudari. Jadi saya nak mulakan ini dengan nak mengajak rakan-rakan kita, khususnya yang ada pada hari ini, yang mungkin saya percaya ramai di kalangan rakan-rakan saya, para frontliners yang hari ini berdepan dengan ujian, terpaksa berusaha dengan sungguh-sungguhnya nak mengawal penyakit, dan juga mungkin ini akan menyebabkan kita merasa tidak tenteram. Bila tidak tenteram, akan berlaku sesuatu pemikiran-pemikiran, rasa fed up, rasa tak senang hati dan sebagainya. Sekiranya kita benar-benar dapat kembalikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebab itu tadi pagi sempat saya dengar forum mengatakan bahawa salah seorang daripada bekas pesakit kita masuk di hospital tengok kiblat. Tuan-tuan, ini suatu perkara yang kata orang petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Kita pun tidak tahu. Kita pada hari ini diuji dengan pandemik, maka kita sama-samalah kena kembalikan diri kita untuk melihat apakah ujian ini suatu perkara yang ingin Allah tunjukkan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah saudara-saudara sekalian, masalah mental, kesihatan mental menurut Islam ini perkara yang berlaku di mana-mana. Persoalannya ialah sama ada ianya secara kuat ataupun tidak. Sebab itulah Islam sebagai agama yang memelihara setiap aspek. Ada satu ilmu yang kita katakan psycho-spiritual. Satu bidang disiplin ilmu yang menggabungkan antara elemen psikologi dan kerohanian berasaskan pada prinsip Islam. Tadi saya mendengar daripada rakan saya, Cikgu Azura, menyebut tentang elemen-elemen psikologi dan juga beberapa aspek berkaitan tentang ilmu-ilmu berkaitan tentang qalb, jiwa kita, hati kita tidak tenteram kerana ketidakseimbangan di antara hati kita dan dengan akal kita. Bila tidak berlaku keseimbangan itu, saudara dan saudari, itu yang kadang-kadang ramai di kalangan pada kita ini yang mengambil jalan mudah, mengambil jalan yang menyebabkan diri mereka itu tidak berada pada dasar Islam yang sebenar. Sebab itulah perlu pada hari ini, selain daripada usaha-usaha fizikal dan juga kaedah-kaedah metodologi yang kita gunakan dalam kita mendepani pandemik ini, SOP-nya, proses-proses yang dibentuk oleh pemerintah kepada kita, jangan kita lupa tuan-tuan, usaha-usaha kerohanian. Usaha-usaha kerohanian itu perlu menjadi juga sebahagian daripada usaha-usaha yang untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala
supaya kita tidak menghadapi ujian ini menyebabkan kita menjadi insan yang melakukan perkara-perkara yang tidak mengikut panduan Islam. Jadi sebab itulah pendekatan psikospiritual ini penting. Kerana dengan ini dapat mengenengahkan kaedah tazkiyatun nafs. Ya, kenapa sesetengah orang mengambil jalan yang mudah untuk merosakkan diri mereka? Kerana jiwa mereka itu kosong. Ya, jiwa mereka itu tidak diisi dengan tanggungjawab dan juga kekuatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting saudara dan saudari. Ya. Bagaimana rakan-rakan kita di barisan hadapan hari ini yang begitu kuat, ya, yang hebat. Walaupun ada sebahagian mereka yang mungkin sedikit menghadapi tekanan, tetapi saya percaya bahawa kekuatan dalaman yang ada kepada rakan-rakan kita itulah yang selain daripada kekuatan ilmu yang mereka ada, tetapi juga tazkiyatun nafs, tanggungjawab yang perlu mereka lakukan. Bayangkan, ya, saudara dan saudari, melalui maklumat yang saya dapat daripada rakan-rakan kita yang ada di hospital, yang berada di PPV dan sebagainya, bagaimana ujian itu dapat mempertahankan semangat mereka untuk terus berjuang, untuk membantu pesakit-pesakit kita daripada terjebak kepada perkara yang tidak baik. Jadi ini penting, ya, yang disebut oleh Ustaz Cikgu Azura tadi, mana tazkiyatun nafs. Sebab itu kita kena sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa kita ini diisi. Macam kita hiduplah tuan-tuan. Kita hidup ini nak makan, sentiasa lapar, mana kita perlu makan. Makanan fizikal kita adalah makanan yang kita makan itu adalah untuk fizikal. Tetapi makanan untuk jiwa kita, makanan untuk hati kita adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya menyeru, ya, kepada rakan-rakan kita yang berjuang di barisan hadapan, yang sekarang ini berhadapan dengan tekanan yang kuat. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan lupa untuk sentiasa menyebut zikir-zikrullah, ya, bagi umat Islam khususnya, menyebut zikir-zikir ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, ya, semua daripada kita yang sedang berjuang ini sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara dan saudari sekalian, saya nak menyentuh sedikit tentang keadaan yang berlaku kepada kita pada hari ini. Sebelum saya nak menyentuh beberapa pendekatan-pendekatan Al-Quran yang mesti kita lakukan dan kita mulakan daripada sekarang. Dan saya percaya bahawa sebahagian besar pun telah dilakukan oleh rakan-rakan kita. Dalam keadaan kita mendepani pandemik, cabaran ini bukan hanya kepada golongan barisan hadapan, malah seluruh masyarakat kita. Suasana gelisah, suasana anxiety ini memang sentiasa ada kepada diri seorang manusia. Ya, haluan dipanggil. Ya. Sebab itu Allah benda ini telah disebut dalam Al-Quran. Ya, bukan kerana faktor COVID semata-mata, dalam apa juga keadaan. Ya, manusia, kita semua ini akan sentiasa berada dalam keadaan haluan. Manusia, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya, itu sesuatu yang lumrah, sunnah fitrah manusia. Ya, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Apabila kita ditimpa kesusahan, kita berkeluh kesah, dan apabila kita mendapat kebaikan atau harta, kita menjadi kedekut. Ini sifat manusia, ya, kita semua. Bagaimana kita harus mengatasi perkara ini dengan baik, ya, dalam keadaan hari ini. Macam hari ini tuan-tuan, saya cukup rasa sedih dan juga sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada rakan-rakan kita yang hilang pekerjaan, yang dipotong gajinya, yang macam-macam lah, putus makanan mereka. Alhamdulillah, ratusan ribuan NGO yang hari ini saya lihat bertumpus lumus, ya, membantu, termasuk pihak-pihak berkuasa menyalurkan makanan. Kerana keadaan-keadaan pandemik ini telah menimbulkan sedikit kegelisahan kepada manusia. Ya. Jadi itu sesuatu yang kita sentiasa hadapi. Maka sebab itulah, ya, kita harus menggunakan peluang-peluang ini, selain daripada kita nak berhadapan dengan pandemik ini dengan cara yang telah pun digariskan oleh pihak pemerintah ataupun pihak yang berkuasa, maka kita harus kembalikan diri kita juga kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah saya nak mengajak
mengajak seluruh masyarakat yang ada di depan saya ini maupun yang mendengar dalam rancangan ini supaya memanfaatkan kesempatan berada di rumah, jangan keluar rumah dan sebagainya ini menggunakan pendekatan ini untuk kita membaca Al-Quran bersama keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah salah satu daripada kaedah yang boleh kita gunakan kesempatan. Hari ini semua orang ada di rumah, boleh solat berjamaah, boleh membaca Al-Quran walaupun tak panjang. Guna kesempatan ini. Bukan digunakan hanya sekadar untuk makan, minum semata-mata. Doa orang yang ada hari ini sangat mustajab, tuan-tuan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menganugerahkan kita akal, Allah memberi kita akal untuk berfikir. Alhamdulillah, kita masih ada lagi para asatizah kita, para ilmuwan kita yang sentiasa mengingatkan kita untuk kita kembali balik kepada ajaran Islam. Kerana kita ini barangkali saya yakin ini merupakan sebahagian daripada tempoh untuk Allah menguji kesabaran dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari sama-sama kita melihat perkara ini. Seterusnya, ini yang telah disebut oleh Cikgu Azura tadi, bagaimana kita sebagai manusia, saya nak mengajak diri kita untuk sama-sama kembali balik kepada fitrah kita. Kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan unsur kerohanian yang terdiri daripada al-qalbu, ar-ruh, an-nafs, al-aqlu, ini adalah sifat manusia. Maka sebab itu kalau kita kata kita manusia, kita kena menggunakan sepenuh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kurniakan kepada kita. Hari ini tuan-tuan, saya cukup yakin dan percaya bahawa ada di kalangan rakan-rakan kita yang di luar sana yang hari ini yang mungkin pernah terkena dengan penyakit COVID ini, menghadapi pengalaman-pengalaman yang pelbagai. Diuji dengan sedikit kesakitan, ada yang berjaya diubati, ada yang akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita lihat bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala harus memahami bahawa dalam keadaan kita berdepan COVID ini, maknanya ini juga suatu kesempatan untuk kita menilai keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita nikmat puluhan tahun barangkali. Kalau macam saya ini dah hampir lebih 40 tahun. Allah kurniakan nikmat hidup bebas, sebagai contoh. Boleh ke sana kemari. Tak ada takut apa-apa. Hari ini dengan ujian baru 2 tahun kita pun dah rasa tak selesa. Walhal nikmat Allah berikan kepada kita puluhan tahun. Apakah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini juga perkara yang boleh kita lihat dan kita teliti saudara dan sekalian, kerana ini menjadi suatu perkara penting. Yang kita takut sekali bila mana kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak maulah diri kita ini menjadi orang yang menjadi pesakit mental. Bila kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan jadi orang yang sakit mental, jadi gila. Jadi ini benda-benda yang saya cukup berhati-hati. Saya nak mengajak saudara dan saudari untuk kita sama-sama melihat perkara ini dengan cara yang lebih baik. Kerana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan nikmat kepada kita. Allah jadikan fizikal kita, Allah jadikan akal kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam kehidupan kita ini kadang-kadang ada ujian. Ujian pahit, ujian manis. Maka bagaimana kita nak memanfaatkan nikmat kehidupan kita ini untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Allah uji kita dengan kesakitan, dengan ujian penyakit. Maka apa peranan kita? Peranan kita adalah untuk mengawal, memperkuatkan diri kita, menjadikan kita ni insan yang benar-benar berusaha. Selain daripada usaha-usaha fizikal kita nak mengatasi penyakit, dan kita yakin bahawa penyakit itu insya-Allah akan pergi, dalam masa yang sama juga tuan-tuan, kita berusaha juga untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara-perkara yang penting. Allah Taala berikan kita Al-Quran, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran sebagai panduan. Al-Quran yang kita ada itu bukan hanya untuk dibaca, difahami, malah juga untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jathiyah ayat 20,
Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmah. Al-Quran ini menjadi panduan yang membuka mata hati manusia. Jadi kalau Al-Quran yang kita ada tuan-tuan di rumah kita itu atau di pejabat kita, kalau sekadar menjadi seperti buku yang disimpan dalam rak, tidak menjadi panduan membuka hati kita, maka rugi sangat. Wa hudan wa rahmah, dan menjadi hidayah dan petunjuk kepada kita. Jadi sebab itu panduan Al-Quran itu penting dalam kita nak mendepani cabaran kesihatan kita. Saya sebut kesihatan ni maknanya bukan maknanya saya berdepan dengan orang gila-gila, bukan. Kita pun, saya sendiri pun kadang-kadang ada tekanan. Ya, alhamdulillah tekanan itu dapat kita hadapi bila mana jelas falsafah dan juga matlamatnya. Kita hidup ni tuan-tuan memang akan sentiasa ada tekanan. Ya, ada masalah. Tetapi alhamdulillah kita berjaya mengurusnya dengan baik. Alhamdulillah Al-Quran memberikan kita panduan supaya kita bila kita ada masalah, kita bersolat, kita berzikir, kita bersedekah, supaya itu sebagai satu kaedah-kaedah ruhiyah yang boleh digunakan. Pada hari ini, saya punya Tok Guru banyak sebut, dalam keadaan pandemik ini, kita kena banyak bersedekah. Ya, bersedekah ini juga sebahagian daripada ubat yang dapat memberikan kita kekuatan dalam kita berdepani. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Quran kena jadi pegangan kita. Huda wa rahmatan liqaumin yuqinun. Ya, sebagai panduan, sebagai rahmat, petunjuk dan rahmat kepada kita. Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita harus jadikan Al-Quran ini sebagai sebahagian kitab yang dibaca dan diamalkan. Rahmah kepada kita, petunjuk liqaumin yuqinun. Sebab itu kita kena lihat bahawa Allah kata petunjuk dan rahmat itu bagi kaum yang meyakini dan kebenarannya. Ya. Alhamdulillah, kita hari-hari solat, kita hari-hari bersedekah, kita hari-hari buat amal ibadah, amal soleh. Sudah pasti kita kena yakin bahawa kebenaran Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk apa? Untuk kita menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting saudara-saudara sekalian. Jadi insya-Allah pada petang ini, dalam kesempatan ini, saya nak mengajak saudara dan saudari perkara-perkara berkaitan solusi kepada kesihatan mental ini. Ya. Saya bukanlah nak mengajar para doktor, para frontliners kita ini perkara-perkara yang terlalu berat. Tidak. Saya percaya bahawa inilah perkara-perkara yang biasa kita lakukan dalam hidup kita. Cuma barangkali sama ada secara bersungguh-sungguh ataupun tidak. Ya. Hari ini dalam keadaan kita mendepani pandemik ini, suasana kita yang mungkin agak sedikit tertekan, ya, kita pun barangkali ada sikit tekanan, duduk rumah saja tak boleh keluar. Ini pun sesuatu cabaran. Ya. Maka mari sama-sama pada petang ini saya nak mengajak saudara dan saudari mencari jalan, ya, meningkatkan kefahaman kita, meningkatkan kekuatan kita, mencari solusi kita, roh kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali tuan-tuan, ya, terapi solat. Ya, sebagai sebahagian daripada kaedah yang boleh kita gunakan dalam menguatkan kesihatan mental kita. Ya. Ini bukan saya cakap tuan-tuan, ya. Maknanya bila kita solat itu menjadi ubat kepada kekuatan diri kita. Bukan setakat mental, malah kerohanian kita dan juga kekuatan akal fikiran kita. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Ini bukan saya suruh tuan-tuan. Ini fi'il amar ni. Ista'inu bis-sabri was-salah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Nak minta tolong dekat siapa tuan-tuan? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Maknanya hari ini alhamdulillah tuan-tuan, kita harus bersabar. Tanamkan pada kita kesabaran. Seperti saya mula-mulakan tadi dengan sabar. Mari kita bersabar tuan-tuan, ya, dengan ujian kita pada hari ini. Kenapa kadang-kadang bila kita fikir balik, macam manalah begitu teruknya, begitu hebatnya
virus yang kecil itu boleh berada pada semua sudut ada dalam dunia ini dan tempoh yang begitu singkat. Kadang-kadang kita fikir juga kan tuan-tuan, ya? Kita fikir macam mana boleh macam tu. Sebuah kampung yang kecil di mana di Kelantan, Terengganu tu ada juga di United Kingdom dalam tempoh yang sama. Maknanya benda itu di luar daripada pemikiran manusia. Maka sebab itulah tuan-tuan, mari kita jadikan solat sebagai panduan kekuatan kita dalam kita mengatasi masalah kesihatan diri kita. Bukan setakat sihat, duduk rumah makan banyak-banyak sihatlah, perut kenyang, tapi hati masih lagi tidak selesa. Terapi solat sebagai salah satu daripada kaedah untuk kita menguatkan diri kita. Akhirnya kita tidak cederumus kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya, semua yang ada ini, marilah kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Tambah sikit lagi tuan-tuan, hari ini semua duduk rumah. Hari ini bekerja pun work from home dan macam-macam. Mari kita solat berjamaah di rumah bersama-sama anak dan isteri kita. Jadi inilah peluangnya untuk kita gunakan bagi kita mendapat kekuatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, berzikir. Saya dah sebut tadi. Panduan Al-Quran bagaimana untuk menghadapi kesihatan mental kita ini. Tuan-tuan, kalau kita hadapi masalah, selalunya apa? Kita akan sebut astaghfirullahalazim, minta ampun kepada Allah. Sakit kita rasa, ya Allah sakitnya, kita sebut nama Allah. Maka hari ini kita berdepan dengan kesakitan. Kesakitan yang kita hadapi maknanya berbagai bentuk. Ada orang kena buang kerja, ada orang tak ada makanan, ada orang kena penyakit. Maka perlu kekuatan dalaman diri kita, jiwa kita ini. Sebab itu perlunya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut zikir-zikir akbar, itu penting. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Banyak-banyak kali tuan-tuan. Termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang mustajab. Doa-doa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa daripada Al-Quran. Dibaca selalu. Ini menjadi suatu terapi kepada kita semua sebagai umat Islam untuk memberi kekuatan dalam diri kita. Benda itu penting kerana sebagai umat Islam kita tidak ada pilihan tuan-tuan. Selain daripada kita ambil usaha berubat, kita ambil kaedah-kaedah yang diajar oleh pakar-pakar kita. Betul. Itu adalah usaha fizikal yang mesti kita lakukan. Tetapi dalam masa yang sama, jangan kita lupa bahawa kita juga ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberi kepada kita dan dialah yang akan pastikan benda itu akan beredar begitu sahaja. Setelah kita benar-benar membuktikan kekuatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak susah tuan-tuan. Saya mengajak diri saya sendiri dan juga rakan-rakan teman-teman yang ada di luar sana, para pakar-pakar kita, para frontliners yang ada ini, sambil-sambil kita bekerja tuan-tuan, sambil-sambil kita berusaha, jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu kuat-kuat. Kuat-kuat nanti orang kata pahala pula kan. Dalam hati pun sudah cukup. Subhanallah, Allahu Akbar, Bismillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beri kekuatan kepada anda semua. Saya percaya tuan-tuan, dah ada orang buat. Dah ada orang cakap buat. Saya tahu, sebab itu saya yakin bahawa kalau kita semua berusaha ke arah meningkatkan zikrullah kita dengan Allah SWT, inilah yang diajar oleh Al-Quran supaya kita dapat mengatasi segala bentuk tekanan-tekanan yang ada pada diri kita. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terapi kita berdoa kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, doa ini senjata kita. Kita orang Islam, umat Islam, kita yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala itu mendengar apa yang kita sebut. Yang penting kita harus ada peraturan-peraturan. Cara kita berdoa kepada Allah. Bagaimana kita nak mendekatkan kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan firman Allah dalam surah Ghafir ayat 60. Berdoalah kamu kepada Allah, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malu kita. Suatu kuasa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi dah kepada kita. Mohonlah kepada Allah. Doalah kepada Allah, akan aku perkenankan.
maknanya ruang itu telah ada. Maka sebab itu bila kita berhadapan dengan ujian pandemik ini, sudah tentu kita nak berdoa. Kita mesti usaha diri kita untuk berdoa, menadah tangan kita dengan Allah, terutama di waktu-waktu yang paling mustajab, 1/3 malam. Berdoa. Paling susah tuan-tuan. Sebelum subuh, nak sembahyang subuh tu boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda itu mudah. Tetapi bagaimana kita nak menguatkan diri kita, keazaman kita untuk kita berhadapan dengan ujian ini, jiwa kita, hati kita ini sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada usaha dan ikhtiar kita. Ya. Dan ini menjadi suatu perkara yang penting bagi umat Islam. Kalau kita tak pernah minta kepada Allah, seolah-olah kita ni bongkak dan takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala nikmat dunia ini Allah beri. Macam saya sebut tadi, kita hidup 30, 40 tahun, 50 tahun dengan nikmat yang pelbagai. Tak pernah ada rasa tekanan, semua boleh bekerja sedap, boleh makan macam-macam, boleh pergi macam-macam, boleh berziarah macam-macam, ke mana-mana saja. Tetapi bila datang je pandemik ini, menyebabkan diri kita terkurung kerana penyakit ini, maka ianya barangkali memberikan tekanan kepada diri kita. Maka Allah nak tunjuk kepada manusia bahawa siapa yang lebih kuat, aku atau kamu. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita, saya mengajak diri saya khususnya, ya, kita sentiasa berdoa kepada Allah, sama ada di dalam solat maupun di luar solat. Untuk apa? Untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran, supaya kita dapat memberi kekuatan kepada diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sesuatu yang boleh memberikan sedikit keringanan dalam diri kita. Kalau setiap daripada masyarakat kita faham perkara ini, melaksanakannya dengan cara teratur yang terbaik, insya-Allah kita dapat mengurangkan segala tekanan-tekanan yang timbul. Ya? Macam hari ini kalau tuan-tuan tengok bagaimana dia yang dilakukan oleh NGO-NGO, ada program-program psikososialnya, berikan ruang-ruang untuk setiap daripada masyarakat kita menelefon, mendapatkan kaunseling, mendapatkan khidmat nasihat dan macam-macam lagi. Itu pun satu kaedah yang digunakan. Hari ini kita bercakap soal spiritual. Bagaimana psikospiritual kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hari-hari boleh telefon minta permohonan, minta bantuan, minta macam-macam tuan-tuan, tak apa, teruskan kalau itu hak tuan-tuan. Tetapi hari ini kita nak minta bantuan dengan pemilik segala seluruh kealam yang kita ada ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun tak mampu, rugi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Jadi ini perkara yang saya katakan biasa bagi kita, tetapi mari hari ini kita guna kesempatan ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, solusi kepada kesihatan mental kita dari perspektif Al-Quran, iaitu kita bersedekah. Saya dah sebutkan tadi. Ya, ini perkara yang saya nak kongsi, saya nak sampai kepada tuan-tuan, walaupun perkara nampak kecil. Alah, sedekah je Ustaz. Bukan masalah sedekah je, tapi ini perkara yang sangat-sangat dituntut oleh agama kita. Terutama untuk kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yadkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'ami wan naru mathwal lahum. Bersedekah ini perkara yang sangat dituntut. Ya, Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, ya, menikmati kesenangan. Ini segala nikmat Allah berikan kepada kita. Hari ini bersedekah ini sebenarnya menambah, ya, bila kita beri filantropinya, maknanya kita memberi sesuatu ini atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka rezeki itu kita berkongsi dengan mereka. Ini satu perkara yang saya salut masyarakat orang Malaysia ini. Alhamdulillah, saya lihat dan saya perhatikan bantuan begitu banyak, ya, dan sebagainya. Cuma persoalannya kita kena atur betul-betul. Jangan sampai membazir. Ya, proses tu kena ada. Kadang-kadang ada orang yang tak makan, kita berikan makanan. Untuk apa? Untuk kita berkongsi dan juga merasai segala bentuk cabaran-cabaran yang timbul dalam masyarakat kita. Maka sebab itu penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam hal kita nak mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bersedekah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dituntut untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan bersedekah ini dengan tunggu banyak. Ya?
Hari ini kita tahu ramai di kalangan masyarakat kita, setengah daripada golongan yang hilang punca pendapatan, dipotong gaji, tidak bekerja dan sebagainya. Maka yang ada pendapatan itu hulurlah sedikit, sumbanglah sedikit. Tengok jiran tetangga, terutama di kampung-kampung yang bekerja sendiri barangkali, ya, yang mungkin hilang sumber pendapatan kerana banyak cabaran-cabaran timbul dalam tempoh pandemik ini. Maka itulah penting untuk kita mendapatkan panduan-panduan kita, yang menjadi kekuatan kepada kita. Sebab itu saudara dan saudari sekalian, ya, saya nak kembali balik kepada kesimpulan yang lebih besar. Ya, dalam konteks kita nak mengatasi masalah kesihatan kita, sama ada mentalnya, fizikal dan spiritual kita ini, insya-Allah kita harus kembali menjadikan Al-Quran sebagai panduan mengubati kehidupan kita. Ayat yang biasa kita dengar dan kita baca dalam Al-Quran, dalam suratul Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat. Bukan penawar saja tuan-tuan, tapi rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain daripada kerugian. Maknanya Allah dah sebut bahawa dalam Al-Quran ini kalau kita amalkan, kalau kita gunakan, kita akan mendapat syifa, penawar. Bahkan bukan setakat syifa saja, tetapi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Kita semua. Ya? Maka sebab itu jangan kita elak diri kita daripada mendekatkan diri dengan Al-Quran, kerana di situ ada syifa, ada rahmah bagi orang-orang yang beriman. Kita semua. Ya? Sebab itu saya sebut berkali-kali, dalam kita berusaha untuk mengelakkan diri kita daripada penyakit, daripada tekanan ini dengan kaedah-kaedah yang digunakan oleh psikologi dan sebagainya, teruskan. Tetapi tambah juga dengan elemen-elemen spiritual ini. Mendekatkan diri dengan Al-Quran, menjadikan diri kita sebagai hamba yang benar-benar yakin dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kita benar-benar yakin, saudara dan saudari, ini bukan sahaja untuk pandemik ataupun keadaan sekarang, malah untuk kehidupan kita keseluruhan. Sebab itu saya yakin dan saya percaya bagi diri saya, hari ini Allah Taala mengurniakan cabaran, tekanan ini adalah untuk menguatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berjaya, ya, kita menjadikan hidup kita ni dekat dengan Al-Quran, kita membawakan Al-Quran benar-benar dekat dengan hati kita, ya, dan amalkan apa yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran, insya-Allah bila kita berada di luar daripada keadaan-keadaan pandemik atau sebagainya, insya-Allah kita akan menjadi makhluk yang benar-benar hebat berhadapan dengan cabaran-cabaran dan sebagainya. Ini penting sebab kita percaya bahawa umat Islam yang hidup di atas bumi ini, kalau mereka tidak meninggalkan Al-Quran, maka maknanya mereka ini akan menjadi orang yang benar-benar hebat dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebab itulah saya nak sebut di akhir pembentangan ini, ialah jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran, tuan-tuan. Ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran sebagai panduan kepada kita untuk kita hidup sebagai makhluk yang benar-benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat mana kita, pakar bagaimana sekalipun, ilmu setinggi mana sekalipun, Al-Quran itu mesti menjadi panduan kita dalam kehidupan. Jadikan Al-Quran sebagai teman dalam kehidupan kita. Mohon kepada Allah berdasarkan panduan Al-Quran. Ya, kita lihat bagaimana zaman-zaman ketika Rasulullah SAW, zaman Al-Quran, generasi Al-Quran hidup, hidup dalam diri mereka. Maka Alhamdulillah Allah kurniakan rahmat dan kasih sayang kepada manusia. Kenapa tidak kita pada hari ini? Dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian, kesakitan, tekanan yang pelbagai, kita jangan lupa untuk jadikan Al-Quran juga sebagai panduan kepada hidup kita. Ya, sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maknanya apa? Beritahu kepada mereka, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ini suatu permintaan, satu offer yang Allah berikan kepada manusia. Dalam kita hadapi tekanan hidup,
dalam kita hadapi ujian, keresahan, kemurungan, Allah dah sebut, mohon kepada Allah, aku akan perkenankan. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka yang beriman kepadaku supaya mereka menjadi orang yang baik serta yang betul. Diberi petunjuk yarshudun. Ini penting saudara-saudara sekalian, ya. Dalam kita nak menghadapi ujian ini, saya berharap, ya, kita semua, tak kira barisan hadapan, tak kira sesiapa sahaja, sebab pandemik ini telah memberi kesan keseluruhan masyarakat. Tak kira masyarakat atas, masyarakat kaya, masyarakat miskin, kesemuanya kita terkesan. Maka sebab itu kita perlu kembalikan diri kita kepada Al-Quran sebagai panduan untuk kita berhadapan dengan ujian yang lebih besar pada masa yang akan datang. Dan akhir sekali, saudara dan saudara sekalian, ya, alhamdulillah saya nak bagikan sedikit iklan lah, ya, kepada para penonton yang sedang mendengar program kita pada hari ini, yang mungkin saya ni mungkin yang terakhir lah kot, yang selepas ini kita akan mendengar satu lagi ceramah dalam bahasa Inggeris oleh penceramah kita daripada United Kingdom. Saya nak memberikan sedikit maklum balas ataupun iklan tentang program, ya, yang sekarang ini aku telah pun kita jayakan secara bersama, dan alhamdulillah telah mendapat kelulusan, iaitu kita panggil kerjasama di antara Universiti Selangor, ya, dan juga Akademi Ibadah Friendly Hospital, ya, dengan kita menawarkan satu program Sijil Pasca Siswaja Islamic Chaplaincy. Ya, inilah satu-satunya program yang julung-julung kali ni yang ada dalam negara kita. Saya sebut julung-julung kali ni, tuan-tuan. Program ini adalah untuk memberikan latihan-latihan kepada sesiapa yang berminat, terutama yang berada dalam bidang-bidang perubatan ini, untuk memahami kaedah-kaedah bagaimana menjadi seorang chaplaincy yang berpaksikan kepada syariah ataupun kaedah-kaedah Islam. Ini alhamdulillah kita di peringkat Universiti Selangor telah pun berusaha mendapat kelulusan. Cuma tinggal masa dan ketikanya kita sedang menyelesaikan beberapa technical procedures sebelum ditawarkan, insyaAllah dijangka pada Januari 2022 nanti. Jadi program ini saudara-saudara boleh saya tak mau nak ambil masa panjang untuk bercerita perkara ini. Ini sebagai iklan kepada tuan-tuan, barangkali yang ramai dalam program ini yang ingin mengetahuinya boleh terus menghubungi pihak UNICEF sendiri ataupun pihak Akademi Ibadah Friendly Hospital ini untuk mengetahui apakah objektif dan aktiviti program-program kita ini untuk menawarkan khidmat akademiknya dan juga latihan-latihan. Bukan sahaja kita belajar tentang ilmu-ilmu berkaitan tentang chaplaincy, ya, yang akan diajar oleh syarah-pensyarah daripada Universiti Selangor, bahkan juga ada latihan-latihan secara lapangan, ya, bagaimana untuk kita mendidik dan juga mengatasi isu-isu berkaitan tentang pengurusan pesakit-pesakit menurut pandangan Islam. Ya, ini penting untuk kita sama-sama mengetahui aspek-aspek berkaitan tentang Islamic Chaplaincy ini untuk dijadikan sebagai salah satu daripada projek dan program yang bermanfaat kepada masyarakat kita di negara kita ini. Saya sebutkan ini kerana inilah program yang paling pertama kali yang diadakan di dalam negara kita. Ya, alhamdulillah. Dan pihak Kementerian Pengajian KPT pun ketika mana program ini dibentuk, memang tidak ada panduan secara spesifik daripada mana universiti, melainkan kita mendapat panduan-panduan daripada Markfield Institute of daripada UK ini. Alhamdulillah kita berjaya duduk bersama dengan pihak akademi, UNICEF dan juga Markfield ini, kita bincang dan membentuk satu modul yang terbaik, ya, untuk ditawarkan kepada masyarakat di Malaysia dan juga di luar negara. Jadi inilah sikit sebanyak saya nak nyatakan. InsyaAllah kita pun sedang berusaha untuk mewawarkan lagi program ini dalam masyarakat, bahkan khusus kepada golongan-golongan frontliners mungkin, ataupun masyarakat awam yang berminat di kalangan kaunselor, petugas kesihatan, ya, kumpulan-kumpulan sokongan perubatan, penasihat-penasihat konsultan dan sebagainya, dan mereka-mereka yang bekerja dalam sektor sosial untuk mengetahui tentang program ini. Alhamdulillah telah mendapat kelulusan daripada MQA, dan kita sudah menyiapkan beberapa lagi technicality yang kecil, ya, untuk kita terus tawarkan kepada masyarakat. Jadi saya rasa itu dah sedikit
Akhir sekali saya nak rumuskan daripada pembentangan saya pada petang ini, daripada awal saya percaya bahawa program ini bermatlamat untuk memberikan kesedaran kepada kita semua tentang support system itu, ya, sokongan spiritual sebagai salah satu daripada perkara-perkara yang perlu kita tingkatkan dalam kita mendepani isu-isu berkaitan dengan tekanan mental ataupun kesihatan mental ini. Jadi mudah-mudahan, ya, saya berharap dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua yang ada pada hari ini, pada petang ini, dapat diberikan kekuatan, ya, sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada untuk kita kembali balik diri kita ni kepada Al-Quran, kita kembali balik kepada panduan Allah SWT telah ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan pandemik yang kita hadapi pada hari ini bukan satu pandemik yang boleh merosakkan kita, malah akan menjadikan kita lebih kuat, ya, lebih hebat lagi insya-Allah untuk kita mendepani pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya kata cukup sekadar itu. Saya percaya tuan-tuan pun dah penat daripada awal pagi sampailah ke petang ni dengar saja orang bercakap. Jadi saya memohon maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan dan kelemahan yang saya sampaikan. Tidak lain dan tidak bukan, saya sekadar untuk nak mengingatkan saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam konteks kita menghadapi pandemik ini, coronavirus kita ini, janganlah kita terlalu begitu risau dan sebagainya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dan menjaga masyarakat kita daripada terjebak dengan penyakit ini, ya. Sekiranya kita bekerjasama, ya, selain daripada kita melakukan segala kaedah-kaedah yang diajar oleh pihak berkuasa, ya, pihak KKM, pihak kerajaan, selain daripada itu kita tambahkan dengan amalan-amalan spiritual yang saya sebutkan tadi, ya. Ini juga sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk menjadi lebih kuat dan kita tidak terjebak dengan segala aktiviti-aktiviti yang tidak baik yang boleh merosakkan diri kita nanti, ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah menjemput saya dalam sesi pada petang ini, walaupun sebenarnya hari ini ada beberapa program lain. Alhamdulillah saya dapat juga bersama-sama dengan tuan-tuan dalam program yang sangat bermanfaat bagi saya ini, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekiranya ada apa-apa, saya berharap ianya dapat dijadikan panduan kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, perkongsian yang sangat bermanfaat dan sangat dalam dari Ustaz Hasri Harun yang mana membicarakan tadi tentang mengenai sudut kerohanian dan juga spiritual. Namun, apabila kita berbicara tentang kesihatan mental, ia juga merupakan salah satu penyakit yang perlu kita atasi dan keperluan untuk menemui pakar-pakar di hospital.